Pasal baru ni ada orang tanya saya, apa hukum ni orang kafir dah masuk ni? Saya kata memang tak boleh. Dia kata tapi sekarang mengapa boleh? Ustaz kata tak boleh. Dia pun boleh buat. Macam mana kita nak cakap? Saya kata senang je. Bila sebut tanah haram, kita kena tengok Kaabah tu. Kaabah tu di zaman Nabi Ibrahim dulu, dia yang meminta supaya orang kafir tidak duduk kat situ lagi. Tapi bila Nabi Ibrahim wafat, anaknya Nabi Ismail, 4 keturunan memang semua Islam. Tapi habis saja 4 keturunan ni masuk cicit dia masa itu, ni sejarah lah nak cerita mengapa Arab Saudi bertukar menjadi jahiliah tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utulum ba'da zalika zaim ila akhiril ayat. Sadaqallahu azim. Yang berbahagia mengerti seluruh jawatan kuasa pentadbir surau mujahidin, seluruhnya sahabat kepala Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat Allah sekalian. Pertama sekali minta maaf sangat-sangat hari ni jam sungguh-sungguh. Dan memang jam ni untuk nak maklumat lah, pengarah besar tabung haji yang lama Tan Sri Hanifi Ahmad meninggal dunia pagi tadi. Jadi saya oleh sebab rapat sangat dengan dia, tiap-tiap Ramadan, tiap-tiap raya saya akan buat perjumpaan di tabung haji. Tapi 2 tahun belakangan ini, tahun lepas dia tak datang, tahun sebelum tu dia datang. Artinya kami pergi ziarah di rumah. Tiba-tiba tadi dapat tahu malam tadi 8.40 dia meninggal, tapi pukul 10 pun dapat tahu. Tapi saya waktu itu ada bersama dengan Menteri Pelancongan. Dia telah menjemput 45 orang imam-imam seluruh negeri China untuk datang melawat kita bagi banyak tujuan lah. Dia kalau boleh nak kempen semua orang Cina pergi menunaikan umrah. Dan orang Cina ni kalau daripada Cina nak pergi umrah memang susah. Kerjaan dia banyak tahan. Jadi cara dia panggil bawa mari suruh melancong di Malaysia dulu. Jadi kita dapat hasil melancong tu. Di situ kita tolong proseskan visa untuk dia. Pasal boleh bisa online bisa online lah. Itu cara dia. Tak apalah. Ni balik sampai rumah dekat pukul 11 dah tengok Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua ni dah meninggal dunia. Dia nak pergi pun kita balik pukul 11 dah. Kemudian dengar kata belum dalam perjalanan balik daripada hospital. Buat apa kita pergi tak jumpa apa, tunggu pagi tadi. Pagi tadi ya Allah punya jam, saya pakai weh tipu saya. Weh ni dia suruh kita pergi ikut mana yang ada kita panggil ada tol. Dia suruh kita bayar tol. Punya lagi susah lagi teruk. Sedangkan saya hari-hari duk pergi ke Kampung Pandan tu ikut jalan biasa ni. Dia walaupun 1 jam dia sampai, 1 jam 2 minit. Ini tadi 2 jam tak sampai lagi Kuala Lumpur. Itulah. Petang ni kena lagi. Tapi petang ni sebenarnya saya ada kerja sampai banyak sikit lah. Sebab kita nak adakan Karnival Haji 19 bulan ni. Jadi saya tadi ada kerja yang sangat mustahak buat. Kata terlepas ni. Tu saya beritahu tadi, boleh datang tapi lambat sikit. Ini yang sampai ni. Alhamdulillah hari ni kita cuba membuka kisah baru dulu. Kita membicarakan tentang tajuk ghibah.
Ribah iaitu menyebut-nyebutkan keburukan orang lain, dan banyak ilmu kita dapat kat situ, banyak hadis ni. Hari ini pula apa nama ni, namimah melaga-lagakan, dia berpanjangan daripada ribah lah. Jadi kita baca tengok apa yang berlaku. Kita terus ambil masa panjang sangat saya nak ni, sebab benda ini kalau kita perhati tengok di zaman sekarang ini memang melaga-lagakan cukup teruk sangat. Kalau kita tengok dalam apa namanya arena politik lah kita katakan, Allah, tak berani kita nak bercakap seolah macam kita orang Islam ni. Tak ada ni, orang kafir tak macam tu, kita orang Islam ni berlaga sama dengan kita. Itu masuk di antara yang ditegah. Tapi itulah yang kita buat. Ini dah jadi tabiat kita dah. Yang mana dilarang itu dibuat. Jadi kita baca tengok apa kata Abu Lis Al-Samarkandi ni. Qala al-musannif rahimakumullah, berkata Abu Lis As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Huzaifah radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk syurga tukang fitnah mengadu domba. Wah, tak masuk syurga. Pasal apa? Kerja dia ni memburukkan orang je, dia nak laga-lagakan orang. Abu Lis As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna man syirarukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala syirarukum zu al-wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Terang sangat ni. Dia kata, apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahat kamu? Kamu tahu siapa di antara kamu sejahat-jahat diri sendiri? Jawab sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Macam mana orang nak mengaku dia jahat sendiri? Kami tak mau mengaku. Semua orang mengaku baik. Maka sabda Rasulullah SAW boleh. Dia kata sejahat-jahat kamu ialah orang yang bermuka dua, yang menghadapi yang lain dengan wajah lain, dan datang ke sana pula bercerita dengan orang satu lagi berwajah lain. Jadi melaga-lagakan. Ini memang berlaku sangatlah. Kalau dalam politik, dulu kita jangan dengar, katakan dalam 5-6 tahun ataupun mungkin 10 tahun dulu kita jangan dengar perkara ni. Hari ini terus keluar benda-benda yang tak ni. Satu, berita tu tak betul, fake news, memang dah tak betul. Satu, cerita melagakan orang. Saya terkejut juga tadi tengah tengok-tengok tu, ada satu gambar seorang yang telah tangan dia kudung. Lepas tu habis bengkak semua ni, semua luka-luka. Maka diviral ini, dia kata orang Johor, dia telah diterkam oleh rimau makan tangan dia sebelah. Kawan dia tolong halau. Tak apalah, dia kata, ya Allah, tak keluar pula berita. Kalau radio, televisyen beritahu tu betul lah. Ini dalam tu. Baca-baca hak bawah, satu lagi pula berita yang sama juga. Rupanya berlaku ni di Greek pula. Polis pun tahu tak? Nampak tak? Kan? Kita sukalah bawa berita-berita yang karut-karut ni. Hari tu kita duduk tengok dah. Kan? Ambil gambar siap-siap. Hidup lagi orang tu. Tunjuk tangan sebelah. Tinggal tulang dah kena makan dia ni. Rimau. Entah berlaku di mana ke, dia bubuh masuk kata kena kat kita, wallahualam. Okey, kalau kita tengok ni, orang yang melaga-lagakan orang ini dipanggil namimah. Nanti akan ada hadis yang berbentuk namimah. Ayat Quran pun ada masuk dalam tu, kita akan jumpa nanti insya-Allah. Abu Lis Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, marran nabiyyu biqabaraini. Jadi dah ini, ini benda yang kita tak tahu, kita kena ni teliti hadis ni. Sama dengan ayat Quran juga, macam saya baca surah Al-Munafiqun berkenaan dengan orang tak mau bersedekah. Apa yang berlaku dalam kubur, benda kubur tu gaib. Kalau Allah tak cerita, kita tak tahu. Ini pun satu lagi, benda yang berlaku dalam kubur kita tak tahu. Dia kata apa? Marran Nabi bi qabaraini jadidain. Faqala innahuma la yu'azzibani wa ma yu'azzibani fi kabir.
Fa amma ahadahuma fakana la yastanzihu minal bauli wa amal akhra fakana yamshi bin namimah. Summa akhadha jaridatan rotabitan fashaqqaha nisfaini wa gharaza fi kulli qabrin wahidah. Faqalu ya Rasulullah lima sana'ta hadza? Faqala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yabisa. Ni yai basah ni. Yabisan artinya kering lah. Maksudnya Rasulullah SAW berjalan. Ni sanad ni daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni rapat sangat dengan ni lah. Dia apa nama ni, sepupu Nabi. Nabi SAW berjalan melalui 2 kubur yang baru ditanam. 2 kubur baru tanam orang. Lalu Nabi bersabda, sungguhnya kedua kubur ini sedang diseksa orang di dalamnya. Dan tidak diseksa kerana dosa besar. Yang kena seksa bukan kerana dosa besar. Yang ni yang kita paling takut lah. Pasal berkait dengan orang lain. Nanti saya nak sentuh sikit berkenaan dengan orang yang dosa buat sendiri, dihapuskan dengan banyak perkara. Tadi dekat radio, ada radio Jakim, ada seorang ustaz tu bagus juga cakap. Dia kata kena semayang tasbih. Semayang tasbih. Jadi bacalah hadis tadi. Dia kata Nabi bercakap, dia kata kena semayang tasbih. Kurang-kurangnya sehari sekali. Lepas tu dia tengok kepada apa nama ni, sahabat. Nampak sahabat macam nak tanya, sehari sekali? Semayang 5 waktu pun sangkut, ni suruh tasbih sehari sekali. Lepas tu Nabi kata lagi, kalau tak boleh sehari sekali, buat seminggu sekali. Seminggu sekali pun tak apa, jangan tak buat. Bila dia tengok orang tu macam orang agak ni sikit je. Tadi kata sehari sekali. Ini dah kalau tak larat, boleh buat 7 hari 1 kali pun tak apa. Lepas tu dia tengok orang mendongak juga nak tahu apa Nabi kata. Nabi kata kalau tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali pun tak apa. Sebulan sekali pun tak apa. Jadi kena buat nampaknya. Lepas itu Nabi tengok orang relax je. Andai kata sebulan sekali pun tak boleh buat, setahun sekali cukup. Jadi orang masa lega lah. Orang lega. Setahun sekali, wah boleh lah. Tapi jangan lupa, dalam bab semayang ni, kalau suruh buat setahun sekali, dia bukan semayang Aidilfitri, Aidil Adha. Kan? Maksudnya semayang tarawih, kalau suruh buat 2 rakaat je tarawih, lepas tu balik. Orang tak buat. Tapi berkait dengan Aidil Adha lain. Nak cerita kata semayang ni, kalau kita nak rajin, kita kena ulang banyak kali. Kullama takarrar. Setiap kali kamu ulang banyak kali, dia akan jadi tetap kita berasa nak buat. Kita buatlah insyaAllah. Jadi, bila Nabi tengok orang duk jangan lagi, dia kata ginilah. Setidak-tidaknya seumur hidup buat sekali lah. Jangan tidak. Pasal, baru dia cerita. Kalau sekiranya buat sekali lah, Allah akan mengampun dosa selepas buat dosa, dan juga dosa sebelumnya yang belum buat lagi, Allah dah sekat siap-siap dah. Jadi kita pun fikir-fikir, Masya Allah, begitu hebat sekali sunat tasbih. Sunat lain dia hapus dosa terlepas, belum datang lagi tak buat. Tasbih ni dosa nak datang pun Allah cuba sekat. Pasal keistimewaan sunat tasbih. Walaupun bukan tajuk tasbih hari ni pasal namimah, tapi nak cerita kata apa nama ni, ada kelebihan-kelebihan yang kita tak tahu, cuma diceritakan oleh hadis dan juga oleh ayat Quran. Benar-benar baik. Termasuklah yang ni. Termasuk yang ni. Marun Nabiyu biqabraini. Dia kata, Nabi berjalan melalui 2 kubur yang baru ditanam. Lalu Nabi bersabda, orang lain tak tahu, Nabi je tahu. Sungguhnya kedua kubur ini sedang diseksa orang di dalamnya. Dan tidak diseksa kerana dosa besar. Bukanlah kerana dosa besar lalu diseksa dalam kubur.
Adapun yang satu, maka tidak bersih ketika membersihkan diri di kencingnya. Ini jenis kencing tak basuh betul-betul. Dan satu lagi kencing yang tak basuh dengan betul-betulnya. Kena seksa. Kencing je. Pasal apa? Dia kencing ni air. Air ni bila bercampur dengan air mutlak, dia jadi air mutanajis. Tiba-tiba kita dalam keadaan tak bersih, kita pergi ambil uduk sembahyang. Sembahyang kita tak sah. Macam mana? Tak kena seksa. Sembahyang dia tak sah. Itu sebabnya ni. Benda-benda yang Rasulullah keluar tu ada falsafah di sebaliknya yang kita kena kaji. Kan? Yang satu tu dia kena kencingnya. Dan yang kedua selalu berjalan membangkitkan fitnah, adu domba, menyalah, memburukkan orang lain. Kata orang ni salah, kata orang ni salah, akhirnya mereka tu bergaduh. Kemudian Nabi SAW mengambil dahan pohon yang hijau, lalu dibelah dua. Sebab di padang pasir ni, kita akan jumpa satu jenis pokok yang berduri. Dia tumbuh di padang pasir. Pokok ini nak tumbuh cukup lama. Ada sampai 50 tahun ada. Tapi kena aja. Itu yang layak tumbuh dekat sana. Yang lain tu ialah pokok kurma lah. Tapi yang ni dia kata sepohon. Saya nak ceritakan sikit. Baru ni saya tengok cerita geografi yang berlaku di Mekah. Sekarang ni di Mekah, jalan nak pergi ke Arafah katanya penuh dengan pokok lalang, dengan rumput-rumput semua, dan orang tanam tu tak kisahlah. Saya pergi tahun 70-an pun di Kaabah tu kan, di Mekah tu dah ditanam dengan pokok orang buat ubat demam panas tu panggil pokok apa? Mambu. Dah ada dah. Makin membesar dah. Kan? Tapi yang tu saja dia tanam. Tapi dia tak tunjuk kata ni. Sekarang ni, selain daripada kerajaan mengairkan kawasan tu sampai tumbuh pokok, ditanam dengan pokok-pokok pula. Dan dia adalah salah satu daripada alamat kiamat. Salah satu daripada alamat kiamat. Apabila di Mekah, khususnya di Arafah, tumbuh pokok-pokok, rumput-rumput yang kalau musim hujan ni turun hujan, dia tak lama pokok rumput bertumbuh dalam pukul seminggu je, kambing makan-makan dia mati balik. Ini tak, ni pokok yang tumbuh panas tak panas, hujan tak hujan dia akan hidup ni. Sekarang dah jadi. Saya bimbang juga alamat kiamat tu ada kat Mekah dah. Satu. Yang kedua, semalam, khabar semalam ke bila, Menteri Hal Ehwal Masyarakat India, dia pergi ke Mekah jumpa dengan Menteri Haji. Dia memohon supaya orang-orang India Islam ni boleh masuk banyak. Saya dengar dalam berita dalam tu kata, terus diluluskan. Jumpa di mana? Di Madinah ke? Tak salah. Jumpa di Madinah. Terus diluluskan 1 juta. Betul ke? Tidak atalah. Dalam viral kata 1 juta. 1,400,000 berapa kan? Sebab dia terlalu ramai. Kalau 1 juta, artinya umat Islam di India ni dekat 1 bilion. Sebab 0.1% untuk satu kepala atau ni ratio dia setiap 1,000 orang seorang pergi Mekah. 1 juta kena 1,000. Jadi kalau dia sudah 1 juta orang, artinya sudah 1 bilion. Kalau nak ikut ratio tu lah. Tapi sama ada saya salah tengok ke, tapi saya tengok 1.45 juta boleh pergi, kacau lah. Kan? Kita tahu lah India tu memang Moti, Perdana Menteri dia memang anti sangat kepada orang Islam ni. Kemudian semalam ada keluar satu berita daripada pihak lain lah. Dia tunjuk produk-produk yang dia keluar daripada India. Dia tengok cara orang adun produk-produk itu. Lepas tu dia kata, beware of the product from India. Especially the food ataupun apa ni yang spicy ke apa, yang
buat gulai ni, rempah tu. Mengapa? Dia kata mereka ini mengambil barang-barang yang sangat najis dan terlarang masuk dalam tu campur. Lepas tu, ditunjuk pula satu video lagi. Satu kumpulan orang-orang India ni mereka minum air kencing lembu. Betul-betul. Dia tengok dalam video tu. Pakat minum. Sampai orang besar-besar dia. Menteri tu ambil kencing lembu minum. Kalau kencing lembu minum. Sebab itu katanya ada satu hadis. Ini saja nak bercerita lah. Katanya ada satu hadis. Katanya lah Nabi mengatakan bahawa kalau orang kena satu penyakit boleh minum kencing unta. Ditunjuk ada ni. Saya geleng kepala saya. Duk pulang ke Mekah tu minta maaf lah. Dan ada budak-budak Indonesia percaya benda ni ajak orang kita pergi minum ke. Sekarang saya marah tu. Oi, engkau orang jangan ajak orang Malaysia minum ni. Hadis ada ustaz, takkan tak percaya. Hadis ada ke tak ada bukan satu benda yang wajib. Kalau hadis tu suruh kata wajib boleh. Ini kalau betul lah hadis tu kata, Nabi kata kalau siapa sakit minum lah. Kalau betul lah. Tapi saya tak mungkin percaya. Sebab air kencing tu najis yang datang daripada ni. Alakah darah yang duduk dalam diri kita keluar pun dah jadi najis. Kalau darah keluar tak boleh sembahyang. Ini minum air kencing pula. Takkan nak jadi ubat. Kan? Jadi kata tak apa, itulah susah lah. Dia kata, saya kata no, dengan saya minta maaf lah. Tak ada. Dia tak ada. Jangan lu duk mari pelawar dekat jemaah saya, ajak minum air kencing ni semua. Bukan. Jadi kita takutlah benda-benda yang ni. Pasal mereka ni, dia ada agama. Tapi tidak ada badan fatwa boleh memutuskan sesuatu hukum. Kita ni tak apa. Kita kalau berlaku apa-apa berkenaan dengan agama, kita boleh rujuk kepada ahli ulama dan naik kepada majlis fatwa kebangsaan. Kan? Sebab itulah ini cerita politik sikit lah. Apabila PMX dan Menteri 10 mentafsirkan bahawa Ashabul Kahfi itu ialah orang Kristian. Bila dia cakap ni, malu lah cakap depan orang ramai tu. Tak boleh nak apa kita panggil, nak sangkal. Dia dah cakap tu, semua orang pakat dengar. Tahu dia Ustaz Azhar Idrus, dia bercakap, dia hantam, dia kata inilah boleh baca Al-Quran sikit, erti sikit sebanyak, tafsir Quran pun salah. Langsung dia baca hadis tu kuat lah. Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatawawwa maq'adahu minan nar. Ustaz Azhar kata, siapa yang mentafsirkan ayat Quran mengikut kepala otak dia, dia telah menyediakan neraka untuk dirinya sendiri. Pasal tafsir itu tak kena. Lepas tu dia olah lah. Macam mana Ashabul Kahfi itu Kristian? Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazadatuhum imana. Kumpulan pemuda-pemuda yang sangat beriman dengan Allah, dengan Tuhan. Dan tu pemerintah dia tak memperkenalkan Tuhan tu. Mereka mungkin menyembah berhala lagi. Kita faham macam mana PM boleh kata mereka ni orang Kristian. Kita tak tahu berlaku di zaman. Kalau zaman Kristian pun Quran terang mengatakan innahum fityatun amanu birahum wa zadnahum huda. Orang pemuda yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, dia tak mau pemerintah yang ada ni, tak sembah kepada Allah, tak sembahyang semua, dia lari. Wa zadnahum huda, kami menambahkan kepada mereka lagi petunjuk kami kerana mereka menyembah Allah, mereka beriman kepada Allah. Macam mana pergi kata orang Kristian? Orang Kristian ni dia percaya kepada Yesus jadi anak Tuhan, percaya kepada Mary Maryam. Lepas tu dah kena dah Ustaz Azhar hantam tu, dia marah balik Ustaz Azhar. Marah balik Ustaz Azhar. Lepas tu dia keluar balik ni, ada satu majlis lain, dia kata, dia tafsirkan apa yang dia dah kata. Tak maulah orang dah dengar dah apa yang dia kata awal dulu, tak boleh nak lari pasal benda tu ada dalam rakaman. Nampak tak? Benda-benda macam tu kita takut.
Bukanlah kita kata kita nak tenah, nak marah orang lain. Pasal macam Ustaz Azhar tu dia kena cakap sebab ad-dinu nasihat. Agama tu nasihat. Mar'a minkum munkarum falyughayyirhu bi yadihi. Tak adalah. Adalah. Allah Akbar, Allah Akbar. Masyhur la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi salatika athil wasilata wal qudrah syarafah wad darajat al aliyah rabbana wa subhanahu. Okey, kita balik kepada persoalan kita tadi. Jadi saya nak tarik balik perhatian berkenaan dengan nak patah balik ke belakang, di mana kerajaan Saudi sekarang ini telah memberi kebenaran untuk orang bukan Islam masuk India. Saya nak cerita satu ketika dulu, sebelum tahun 2000 lah, di Madinah dia ada satu tempat, dia letak papan tanda, dia kata apa? Hudud ghairul muslimin. Had orang bukan Islam petani je tak boleh masuk. Lepas tu di Jeddah, di sempadan di antara Mekah nak pergi ke Jeddah, kita nak keluar, di situ ada lagi satu tempat nama Abha ke apa, ada satu. Dia ada dua jalan. Kita sampai tu dia ada simpan jalan tu, kita nak pergi sini, dia buat satu simpan jalan ke belah sini, satu simpan jalan ke belah sini. Hak yang jalan ke belah sini ke Mekah, kita di sini pergi ke situ. Dia satu jalan ni dia ke Mekah, satu jalan ni ke tempat lain. Lepas tu di situ dia tulis, dia kata had ghairul muslimin, itu orang bukan Islam takat ini saja. Maksud kata, masa baru ni ada orang tanya saya, apa hukum ni orang kafir dah masuk ni?
Saya kata memang tak boleh. Dia kata tapi sekarang mengapa boleh? Ustaz kata tak boleh. Depa boleh buat. Macam mana kita nak cakap? Saya kata senang je. Bila sebut tanah haram, kita kena tengok Kaabah tu. Kaabah tu di zaman Nabi Ibrahim dulu, dia yang meminta supaya orang kafir tidak duduk kat situ lagi. Tapi bila Nabi Ibrahim wafat, anaknya Nabi Ismail, 4 keturunan, memang semua Islam. Tapi habis saja 4 keturunan ni, masuk cicit dia, masa itu, ni sejarah lah, nak cerita mengapa Arab Saudi bertukar menjadi jahiliah tu. Cicit kepada Nabi Ismail, pada ketika itu Mekah kering kontang. Sampai 3-4 tahun kering kontang, hujan tak turun langsung. Tak turun. Ada sekali-sekala turun pun tak boleh. Jadi kering. Mereka nak dapat air terpaksa kena tunggu air Zam-Zam. Wadi-wadi semua tak ada air lagi dah. Kemudian apa dia buat? Cicit dia ni pergi lukis gambar Nabi Ismail. Tok Wan nenek dulu lukis gambar Nabi Ismail, letak dekat Kaabah, dan mereka pergi minta lah. Mereka pergi tawaf Kaabah, pergi minta ke Kaabah tu. Jadi bila dah ulang banyak kali, rupanya hujan turun. Tu Allah nak duga, hujan turun. Bila hujan turun, semua pakat pergilah. Bila musim kemarau sikit, kita sekarang ni sembahyang istisqa kan, sembahyang minta turun hujan. Di Mekah pun selalu minta. Tapi waktu itu, zaman cicit dia tu, dia pun tak erti nak sembahyang minta hujan macam tu. Sebab dia dah, agama ni sudah dipotong dah, banyak buat kerja-kerja mungkar dalam agama ni. Jadi dah mengucuk ke belakang. Macam kita sekarang lah, agama je mengucuk-ucuk ke belakang. Akhirnya mereka semua, bila seorang dah buat berhala semua-semua, orang lain pula kabilah lain buat berhala lain semua lah. Akhirnya hilanglah identiti Islam zaman Ismail. 4 keturunan. 4. Anak dia, cucu, cicit, piut. Tan piut tu habis. Mula pada saat itu sampailah ke zaman Rasulullah SAW. Itu nak cerita. Kadang-kadang tak tahu mengapa pula zaman Nabi Ibrahim buat Kaabah untuk orang pergi tawaf. Tiba-tiba orang musim dah mati semua, mati dan Nabi-Nabi ni ataupun Islam dah tak timbul lagi di Mekah ni, orang masih pergi tawaf zaman jahiliah. Mereka tawaf tu hanya kerana nak melepaskan nazar. Kerana nak melepaskan nazar. Sebab itulah Quran ada sebut wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Melepaskan nazarnya. Nazar mereka kebetulan jadi pula macam mereka semua berhala tu seolah macam minta hujan turun. Maka terus jadi sesat. Ini bukan apa, pemujaan kita kepada benda yang berbentuk iblis itu ialah memang di segi ilmu Allah tak diizinkan sama sekali lah kita mensyirikkan Allah SWT. Tetapi permainan syaitan ni sangatlah terkesan dan sangatlah memberi impak yang besar kepada kepercayaan. Kan? Macam orang duk main judi apa semua tu, duk menurun nombor ekor semua jadi, melupa apa semua. Kan? Duduk elok-elok tiba-tiba tak sedar diri, bagi nombor ekor. Ada kadang-kadang kena juga. Bukan apa, kesesatan itu dimainkan oleh iblis. Jadi saya bimbang juga, takut zaman sekarang apabila membenarkan orang kafir masuk ke dalam tanah haram, kita kena tengok. Nabi Ibrahim waktu itu meminta supaya, ya Allah, haramkanlah tanah haram ni pada segala perbuatan mungkar yang kufur kepadamu. Tapi bila sampai ke zaman cucu Nabi cicit Nabi Ismail tu, benda tu berlaku balik dan hingga sampai ke zaman Nabi. Bila sampai zaman Nabi, Nabi membetulkan balik mereka ugut nak bunuh hingga sampai Nabi pasal berpindah ke Madinah. Di Madinah tu awal lagi, Nabi belum sampai lagi, Mus'ab bin Umair 6 bulan sebelum tu pergi dakwah pada mereka, dengar ayat Quran semua, terus percaya kepada Nabi. Panggil bila Nabi nak mari ni. Itu yang Nabi masuk ke Madinah tu, terus buat Masjid Quba tu. Itu ya, nak cerita pasal
apa nama ni, kebenaran yang apa nama ni kita buat dengan keikhlasan hati, dengan perbuatan yang kita anggap sebagai ini tapi berperaturan. Dia menang yang tu. Dia kata al-haqqu, dalam satu pendapat ulama dia kata, terlupa dah ayat dia bunyi macam mana. Dia kata pelaksanaan sesuatu kerja yang berdasarkan kepada keyakinan, akhirnya yang keyakinan itu berjaya. Sedangkan benda itu bukan hak, bukan benda yang benar. Dia kena yakin saja berjaya. Jadi pemujaan kepada benda itu akhirnya berjaya. Jadi apa yang saya nak tarik perhatian tentang Nabi Muhammad SAW, bila dia berada di Madinah, orang dah semua terima Islam dah. Nabi minta, kalau kita tengok apa doa apabila kita masuk ke Mekah, dia ada sebut Nabi awal-awal lagi mengatakan, ya Allah Tuanku, jadikanlah tanah Mekah ni, Madinah ini tanah haram seperti Nabi Ibrahim meminta tanah haram di Mekah Al-Mukarramah. Dia kata sungguhnya Nabi Ibrahim meminta supaya tanah haram berlaku di Mekah, sementara aku pula memohon supaya tanah haram berlaku di Madinah, maka dimakbulkan. Maka apa tanah haram? Dia orang tanya saya baru ni, apa jadi dengan Arab Saudi ni bagi orang kafir masuk? Saya kata memang tak boleh masuk. Tapi dah masuk juga. Semua ulama', saya kata ulama' tak boleh kata apa kan? You lawan dia 10 tahun dalam penjara. Kan ulama' tu. Bagi khutbah pasal mengapa import masuk segala arak, segala judi dalam tu. Ni budak perempuan saya tengok dalam viral. Budak perempuan pakai purdah, pakai semua, main truk. Dan orang-orang lelaki yang pakai egal jubah tu, yang duduk di keliling Kaabah lah kalau pakai egal tu. Wah, main judi bersama dua perempuan. Bila menang sikit, pergi pegang badan orang pada picit-picit pula. Aduh, dah diviralkan. Jadi dah tak jadi Islam lagi dah. Maka tak heranlah panggil orang kafir masuk dalam tu. Dari segi politiknya bagus sebab nak toleransi dengan semua agama. Kebetulan pula yang Hindu punya menteri itu belum semua masuk meminta kota bagi jemaah haji ni sebab dia membela orang Islam di sana. Sedangkan permainan politik lain. Itu yang dia kata. Dia peduli pun orang Islam sikit ke banyak masuk tak peduli. Tapi untuk nak tarik pahaman politik, usaha dia lah menyebabkan orang India ni banyak pergi. Jadi orang akan puji dia. Jadi bila pilihan raya, inilah orang yang membela kami walaupun dia kafir. Jadi yang kita agak takut. Apabila perkara-perkara yang merosakkan akidah tetapi mereka mencari kebenaran yang rosak itu dengan apa yang kita kata tadilah. Hak al-haq bighairi nizam. Yughalibaha al-haq binizam. Mereka membuktikan kebenaran mereka tapi mereka buat dengan peraturan. Tapi bukannya perkara kebenaran yang sebenarnya diiktiraf oleh Allah. Tapi mereka kata perkara itu benar dan mereka berlaku. Sebab itu dalam pepatah dia kata al-haq binizam yughalibah bil-haq bighairi nizam. Kebenaran yang dibuat, kebatilan yang buat dengan berperaturan akan menang mengalahkan kebenaran yang tidak berperaturan walaupun benar. Contoh, ini contoh ya, insurans semua orang pakai beli. Orang pergi ke Mekah takkan apa digalakkan beli. Cuma sekarang ada insurans Islam lah, tak tahu macam mana Ustaz Dr. Nazaruddin tu mengendalikan benda ni. Saya ingat memang betul lah. Nazaruddin pada saya kau punya ahli politik Islam yang hebat lah. Seorang lagi yang seorang doktor bekerja dengan Bank Islam, seorang lagi. Dia semua dirujuk kepada dia lah. Islam mereka betul-betul. Jadi apabila mereka mengeluarkan pendapat-pendapat yang bagus boleh orang ikut, tak apa.
Namun kebenaran daripada benda yang batil, kebenaran, benda tu batil memang tak benar lah, tetapi mereka buat dengan penuh nizam, dengan peraturan yang menang. Contoh, insurans kita tak boleh nak beli kalau insurans tu haram. Tapi jalan lain tak ada. Kalau dia tak buat insurans, dia tak ada masuk hospital lah. Kalau masuk hospital pun nak kena bayar beratus-ratus ribu. Beli insurans. Allah Ta'ala peduli apa? Artinya dah mudah dah. Yang apa nama ni, haram pun tak boleh. Sedangkan walaupun kecil-kecil haram, haram tetap haram. Cuma nak tengok berapa jauh kemerbahayaannya. Namun oleh sebab seluruh dunia mengamalkan, orang Islam kena ikut. Jadi dengan ikut negara Islam, sekarang ni kita dah kena ratah dah. Kan? Kena ratah banyak dah. Sebab itu dalam peperangan antara apa nama ni, Zionis dengan Gaza, dengan umat Islam kita di Palestin, kan? Ramailah orang dah sedar dah betapa celakanya orang-orang Zionis, orang Yahudi ini telah diberi sokongan padat oleh orang Kristian. Joe Biden Amerika semua ramai ni, Britain bagi sokongan, banyak lagi negara. Tapi seluruh dunia, kalaulah kita mempunyai penduduk seramai lebih kurang 1.6 bilion katanya umat Islam, 1.6 bilion. Jadi kalau 1.6 bilion ni, 1 bilion sudahlah sedar kepada Islam, memboikot barang-barang makanan tu. Sekarang ni mereka dah terasa. Amerika dah terasa. Apa nama ni, Presiden Amerika yang kalah tu nama apa? Kan? Dia baru ni menguguk nak bakar Al-Quran di Washington kerana mereka telah memboikot produk-produk keluaran dia. Kan? Sampai macam tu. Dah tak boleh dah. Dari segi lain itu salah. Sebab itu kita tengok apabila pejuang-pejuang Houthi daripada Yaman yang dia ni bersekongkol dengan Iran, dapat sokongan banyak dengan Iran, Amerika sekarang ni nak perang Yaman pula. Pasal berapa banyak kapal-kapal yang tak boleh lalu, yang lalu semua dibedil ada. Dah kena dah berapa banyak kapal dah roboh. Mereka terasa yang ekonomi mereka teruk. Dah lah seluruh dunia orang boikot makanan-makanan yang ada tu. Cuma di Malaysia ni duk larang macam tu lah, tapi duk jual juga. Tapi kalau kita tengok memang masuk kedai tengok dia orang berasa macam lusuh je. Orang tak mau nak beli. Yang jenis-jenis minuman, benda-benda yang disukai itu. Kan? Orang ni. Jadi mereka mencarilah yang Islamnya. Kebenaran apa yang berlaku tu, kalau kita tengok dalam Al-Quran, innal batila kana zahuqa. Sungguhnya benda yang batil, yang tidak nyata, yang tidak halal itu mereka akan runtuh. Sekarang dah nampak dah. Kita tak tahulah macam mana nak jadi lepas pada ini. Tapi pihak Palestin kata, dia kata tak peduli, dia akan teruskan. Sekarang ni dah 24,000 dah orang mati. 24,000. Bayangkan mati free. Kan? Okey, kita ambil balik tentang mengapa jadi haram tu. Bila Nabi Muhammad kata orang kafir tak boleh masuk sebab mereka tidak meletakkan Allah sebagai Tuhan, mereka buat apa? Mereka nak masuk tempat ini, tempat orang beribadat. Sama seperti Mekah. Jadi kalau zaman akhir ini dibenarkan orang kafir masuk, artinya orang Islam sendiri tidak ada daya ketahanan langsung. Sebab itu tengok di negeri mana, di negeri Kuwait kan, negeri mana, membenarkan orang Hindu buat tokong di sana. Ini negeri Islam. Pasal benarkan ni? Pasal pekerja kafir banyak itu, biar dia sembah tokong dia. Janganlah kau bagi peluang buat kuil yang betul besar nak suruh orang menyembah. Dia nak buat kecil-kecil di rumah dia, ikut dia lah. Ni bagi kebenaran pula bagus, pergi tolong rasmi kan. Hilang kredibiliti kita. Jadi susah. Bukan apa saya cakap macam tu. Dalam hadis dia kata, dalam hadis saya tak ingat. Dalam ni ada tapi saya tak dapat nak cari ya. Dalam satu hadis dia kata sesungguhnya Allah akan mencabut keimanan di kalangan umat Islam sedikit demi sedikit. Cara dia dengan mematikan ulama. Allah akan mencabut keimanan di kalangan umat Islam
bukan membunuh mereka ataupun bukan tak mau bagi mereka percaya kepada Islam. Bagi mati ulama mereka supaya segala permasalahan yang berkait dengan ulama, berkait dengan hukum hakam, tak boleh tanya ulama sebab banyak ulama dah mati. Jadi muncul dari sana, dia kata dalam tu, muncul dari sana pemimpin-pemimpin yang diberi kuasa dan dia mendabik dada kata dia orang yang alim. Akhirnya dhallu fa'dhallu. Dia dah menyesat diri dia dan menyesatkan orang lain. Sebab orang terpaksa kena dengar cakap dia. Pemimpin boleh mengeluarkan fatwa-fatwa, orang ikut. Ini Quran kata. Sebab itu apa nama ini Ustaz Zuhaiduh dia hantam betul-betul, dia keluarkan hadis, keluar ayat Quran. Tak boleh nak buat apa. Memang dia cakap tu memang kau-kaunya. Sama juga dengan apa nama ni Ustaz Syamsuri. Kalau kita tengok Syamsuri itu kadang-kadang dia ni macam Wahabi sikit ni. Tidak. Dia sebenarnya kata itu boleh, itu tak boleh. Ada 2-3 benda lah seperti dia kata apa, orang Islam ni tak reti ke bila mati tabur bunga. Hampir hari ni mufti-mufti tak berani nak kata apa. Kenapa orang-orang besar mati tabur bunga? Bunga tu beli dekat beribu-ribu tu, nak cincang bunga bagi nak tabur tak tu. Itu Kristian ni. Kenapa buat? Orang macam saya ni kalau cakap macam tu, tauliah kena tarik. Pasal benda ni berlaku, raja mati. Dengan kain kuning dengan tabur ni. Jadi orang yang besar-besar pun mati tabur bunga. Sampai lah ni pun mati di mana-mana. Kalau dalam bandar ni memang bukan kata siram air, tabur bunga. Itu kerja nak kata syirik tak reti lah. Khurafat. Ikut orang lain punya. Tak boleh lah macam tu. Lepas itu bena ni. Yang ni susah sikit saya nak cakap lah. Tapi berlaku lah. Kubur-kubur dibina dengan tebal dia punya dinding. Siap buat macam tokong Cina. Macam tokong ni tempat orang Kristian. Tak boleh. Kita kena bubuh sempadannya. Sebab takut nanti bila orang lain datang, kalau tak bubuh sempadan tu tak kena korek pula. Kena putus kepala adik-beradik kita yang dah ditanam kat situ. Jadi kita bubuh setakat ni. Bubuh batu nisan. Batu nisan pun ada dua. Nak bubuh batu nisan saja pun boleh. Tapi tak bubuh tanam pokok kecil-kecil pun boleh. Dia boleh. Itu cara dia. Kita tak ada. Kita ikut siapa pun tak tahulah. Tak berani. Tak ada siapa nak tegar. Mufti kita ada 14 mufti. Tak berani mempakat sama mereka menasihati pemerintah. Benda yang bukan Islam jangan buat. Kita pun tak tahu bila nak boleh apa benda ini. Kan? Nantilah kita akan baca benda-benda kita akan jumpa dalam kitab Tambil Opini mengingatkan orang yang lalai. Kita akan jadi cuai. Kan? Saya tak tahu nak kata lah. Saya di kampung saya ni. Kampung saya ni memang ramai orang barat. Nak cerita lah sikit. Ramai orang-orang agama lah. Di kampung saya belah baling no. Ada Tayyid Azamuddin, ada Nakhain duduk kat sini. Ada apa nama ni Profesor apa nama ni Mazuki Mahmud pun ada dekat sini, tapi dia selalu balik. Apa itu ada lagi ramailah. Ramai tu. Sebelum itu ada pondok dekat kampung saya. Saya dulu belajar dekat pondok situ. Dia ada pondok Lanai, pondok Kampung Pisang, dekat-dekat aja, tak jauh. Dia kurang 12-15 km satu pondok. Pondok di Bongor ada sana. Bandar bukan ramai orang di baling tu, tapi pondok banyak. Dan guru agama pondok ni lah yang mengajar mereka jangan buat perkara ni, jangan tabur-tabur bunga yang tak ada dalam hadis. Jadi tak berlaku. Satu, yang kedua, saya duk tengok daripada dulu sampai sekarang ni. Kita di sini kalau orang mati nak korek kubur kena upah. Kan? Lepas itu sembahyang kena upah. Kena upah sembahyang. Kan? Kalau tak orang tak upah, orang kotok, orang marah pula. Kan? Apa kedekutnya orang mati upah lah. Upah sembahyang. Mandi kena upah, korek kubur kena upah, kapan kena upah. Lepas itu kena buat kenduri pula 3 hari 3 malam, tak berhenti-berhenti. Ini yang Ustaz Syamsuddin marah ni. Siapa suruh buat kenduri 3 hari 3 malam? Pasal ambil duit pesaka si mati belum diperaikkan lagi. Ambil buat ni. Jadi orang pergi makan tu, imam dia duduk baca tahlil tu pula makan harta anak yatim dalam tu. Saya apabila
JAKIM panggil, suruh jadi ahli panel dia membicarakan tentang mengapa berlaku penipuan. Semalam ada satu perbicaraan kan, yang 47 kes saya tak tahu hukum dia macam mana. Dah hukum belum lagi? Belum lagi. Tapi terpaksa mengaku salah 47 kes. Duit berapa juta kah habis dia olap suami isteri. Kan? Hak satu lagi tu pun ni juga. Kan? Dia tanyalah, Jauhar tanya saya, bagaimana cara nak membentras untuk penipuan haji dan umrah ni, badal-badal haji ni tidak akan berlaku. Memalukan. Bila keluar ni memalukan. Seolah Islam ni tidak ada peraturan yang boleh menyekat benda-benda yang tak elok. Sedangkan buat dengan niat baik. Saya kata senang saja. Satu daripadanya, kita ada pesan dia tak ni juga. Cuba Jabatan Agama Islam setiap negeri 52 minggu khutbah jemaat, cuba ambil 2 atau 3 minggu daripada 52 minggu tu, sebut ni 2-3 bulan sekali cakap. Jangan terlibat dengan orang yang mendakwa dia boleh buat badal haji, dia boleh membawa orang pergi badal haji, dia ada syarikat, sedangkan tak boleh tak haji. Cuba buat. Cakap ni sampai biasalah. Jadi orang dah tahu dah, oh rupanya ni ada benda yang tak betul. Sebab yang nak jadi kaya tu dia bukan fikir tentang dia mentadarat duit orang cara haram. Kan? Sampai tak boleh pergi ke Mekah. Kalau boleh pergi pun dengan mahal sekali harga dia. Kalau yang boleh berjaya dia buat tu, okey boleh pergi dengan saya. Dengan saya 85 ke 100 ribu. Hanya pergi ke Mekah kena package tu, sederhana, jangan lebih daripada 60 ribu. Tak apalah kalau nak buat lebih besar daripada tu pun ada. Tabung haji pun buat. Tapi macam istana pula. Tu panjanglah cerita dia. Jadi kita dalam suasana yang kita takut berlaku perpecahan yang tak boleh dikawal, insya-Allah. Kita habiskan ini dulu. Jadi saya nak terangkan tadi ni, maksud kata tanah haram, orang kafir tak boleh masuk. Kalau dah dibenarkan orang kafir masuk, dia tak jadi tanah haram lagi. Itu saja. Kan? Orang duk tanya, pasal apa? Boleh. Ustaz dah ya kata tak boleh, tu dah masuk dah tu. Pasal saya kata orang Arab sekarang, saya cakap orang Arab sekarang bukan lagi orang Arab di zaman tahun 70-an, 80-an, 90-an dulu. Sekarang ni Arab ni lain. Judi, arak semua boleh masuk dah. Jadi bolehlah orang kafir masuk sekali, hancur. Hingga sampai dah keluar pula peraturan, siapa nak pergi tawaf kena pakai ihram, tak pakai ihram tak boleh. Mana ada di dalam hukum wajib kena pakai ihram baru boleh tawaf. Tapi oleh sebab nak mengawal dia suruh macam tu, okeylah. Tapi dia tak pula kata apa nama ni, wajib kena jadi ihram umrah baru boleh pakai pergi tawaf. Dia tak kata. Dia kata siapa tak pakai ihram tak boleh pergi tawaf. Ada profesor kita di sini, siapa yang pakai ihram pergi tawaf sunat, dia berbohong dengan Allah. Keluar lebih dia berbohong dengan Allah. Pasal apa? Kerajaan Saudi suruh orang pakai ihram sebut umrah saja boleh tawaf. Orang tak boleh. Dia pakai juga, dia sebut ayat Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Lepas itu, kalau dia tak patuh ke ulil amri, ni dia. Dia menipu ulil amri. Maghasya falaysa minni. Siapa yang menipu Allah, dia tak buat umrah, tapi dia pakai ihram pergi tawaf sunat, dia telah bohong Allah depan tu. Maka orang yang bohong Allah, Nabi kata maghasya falaysa minni. Siapa yang menipu Allah tak mengaku, Nabi tak mengaku umat. Maka orang yang pergi tawaf sunat memakai ihram ni, Nabi tak mengaku umat. Lagi hara-hara PhD punya kelulusan agama pergi cakap macam tu. Tak sakit hati ke kita? Sejauhan balik. Saya kata profesor, saya birai balik, kata Prof, Allah buat Kaabah melalui Nabi Ibrahim, wa iz bawa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti li taifin. Bersihkan rumah ini untuk orang datang tawaf. Dia tak cakap untuk orang datang sembahyang. Ni orang nak masuk tawaf ke tak boleh pula, kena pakai ihram pula. Mana boleh macam tu? Kita larang Al-Quran. Dia kata lawan ulil amri. Ulil amri itu dia mula dengan ati Allah, taat kepada Allah. Taat kepada Allah, masuk ke Kaabah kena tawaf sebab nak memuliakan Kaabah. Nak balik kena tawaf wada bagi Syafi'i, kena memuliakan Kaabah. Ni orang dari Mekah nak mulia Kaabah, nak pergi tawaf tak boleh, kena pakai ihram dulu.
Boleh juga nak tawaf naik ke atas. Atas orang sakit kaki, orang penat, tak boleh 700 meter. 12 minit satu tawaf. Kalau sekiranya 7 pusingan, duk ada berapa? 84 minit. Tu kalau berjalan cepat lah. Yang berjalan lambat, makan masa sampai 2 jam setengah. Tawaf saja. Kaabah sebesar ini je. Mengambil masa sampai 2 jam setengah. Apa? Biarlah orang tawaf di bawah tu. Kan? Nah, jadi, mereka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kepada kebolehan. Tambah pula di negeri Arab ni dia tidak parlimen macam kita. Kita ni ada parlimen, boleh bincang lah parlimen buruk baiknya. Cuma parlimen kita dikontrol oleh orang kafir ni, payahlah sikit. Kan? Tapi di Mekah tu tak ada orang yang boleh mengeluarkan hukum kecuali raja. Raja pula dipermainkan oleh orang-orang besar dia. Orang besar dia bagi cadangan macam tu ikut. Itu yang jadi hancur tu. Maka orang tanya banyak, saya kata jangan rujuk pada orang Arabnya. Dalam Quran ada sebut al-Arabu asyadu kufran wa nifaqa. Dalam Quran ada sebut surah Anfal ke surah apa. Sungguhnya orang Arab ni pada satu ketika mereka ni sangatlah munafik dan sangatlah kafir. Al-Arabu asyadu kufran wa nifaqa. Tapi ada ayat lain memuji pula orang Arab tu buat baik. Ayat yang sama juga di hujung tu. Itulah di antara maklumat yang kita nak ni. Kita nak jaga diri kita. Boleh mengaji macam ni sikit sebanyak pun dapat hukum hakam pun kita amalkan lah. Saya pun bukanlah kata alim sangat. Tapi saya baca ini untuk nak mengolah. Okey, kita nak sembahyang dah. Pasal mari lambat sikit. Kerana sudah lambat hari ni kan. Okey. Kita tengok apa yang berlaku di sini. Apabila Nabi berjalan tengok 2 orang sedang seksa. Maka kata dia. Seorang tu dia kencing tak cuci, tak basuh tak cuci kencing dia. Seorang itu ialah memburuk-burukkan orang lain, mengadu domba. Kemudian Nabi SAW mengambil dahan pokok yang hijau lalu dibelah 2. Mungkin pokok yang saya kata tadi dia tengok yang boleh patahkan tu, dia belah 2. Dia belah 2. Pokok tu pokok hidup lagi. Dan menacapkan dia di atas kubur masing-masing seorang satu. Pacak ni satu, pacak sini satu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah. Terjemahan ni bila ya bukan Rasulullah. Bila ya kena Rasulullah. Dia huruf nida, dia kena baris di atas. Ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat ini? Mengapa kau pacak ni ranting yang masih hidup lagi ni? Jawabnya, semoga Allah meringankan keduanya selama mana dahan itu tidak kering. Itu Nabi yang tahu orang itu kena sesat tak kena sesat. Dan Nabi nak meringan sikit dalam kubur dia. Supaya selagi mana ranting tu hidup. Ranting ni tengah panas, berapa hari nak tahan? Bermaksud kata, ini kena ambil istimbat daripada hadis-hadis ni. Nak tengok faham dia macam mana. Jangan kita kata, oh Nabi patah kayu ni, pacak kat situ, menunjuk kata dia mempunyai mukjizat. Letak kat situ pun kubur orang tak kena seksa. Bukan yang tu yang Nabi nak. Bukan nak tunjuk mukjizat dia sampai orang tu boleh tak kena seksa di kubur. Nak cakap kata, aku ni membantu kerana Allah bagi kelebihan ada mukjizat. Maka aku gunakan pokok ni untuk nak mengira, menghitung lama mana kau boleh bertahan. Jadi kalau 4 hari katakan pokok tu tak kering, 4 hari lah kau ringan daripada azab. Habis 4 hari tu kau kena balik. Maksudnya mengapa kau pergi kencing tak basuh? Mengapa kau pergi namimah orang? Cakap ni orang cakap ni. Itu baru dikubur. Di padang mahsyar lagi namimah dekat orang. Orang itu akan tuntut balik di padang mahsyar. Seperti yang saya cerita dulu. Dalam kubur besok. Dah selesai dah tengok puasa, belah kanannya bagus, pahala banyak belah kanan. Waman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban syara. Wah, dia buat amal ibadat banyak. Dia pun terkedek-kedek nak pergi ke ni titian syiratal mustaqim. Tiba-tiba malaikat cakap, ya Allah Tuanku, ada seorang tu minta nak jumpa denganmu ya Allah, pasal orang nak lepas masuk kubur tu. Tahan dulu. Malaikat ni Allah kata tahan dulu, jangan bagi dia masuk dulu, jangan bagi langkah ke Siratal Mustaqim. Sekejap, mari sekejap. Tentu ada kait dengan orang ni. Orang tu kata, ya Tuhanku, aku ni sampai nak kena masuk neraka, duduk di bawah matahari je ke atas kepala ni kerana kawan ni masa hidup dulu.
kerana kawan ni. Dia memburukkan aku. Ni namimah yang kita sebut. Irtab tadi ni. Dia memburukkan aku gini-gini sampai aku jadi hina. Tu aku jadi macam ni. Sekarang aku nak balik kesalahan yang dibuat kat aku. Maka Allah kata, ambil pahala yang banyak yang menyebabkan dia nak masuk surga tu, ambil bagi kat kawan ni. Kawan ni tu asal orang jahat. Ambil kebajikan pahala dia bagi kau ni. Tiba-tiba timbangan jahat dia jadi ringan. Ya, kebajikannya jadi lebih. Dia bukan kebajikan apa pun. Pasal orang ni fitnah dia jadi berdosa, ambil balik tu nak tutup dosa orang ni. Kan? Dia ambil, jadi dia jadi dosa. Ambil kebajikan dia bagi ke orang lain. Jadi dia tak dapatlah kebajikan. Akhirnya dia pula masuk surga. Hak dia ni baru satu seorang. Kalau hidup dia duduk namimah ataupun namimah orang banyak sangat, berapa puluh orang pula datang. Nak tuntut kat dia. Lepas tu bila saya tengok dalam surat khabar, 5-6 orang asyik dia burukkan orang aja. Tengoklah malas nak sebut nama dalam ceramah macam ni, tak boleh sebut nama orang. Tengok ya Allah, kerja dia kotak orang je. Namimah lah tu. Ataupun kita panggil hari tu irtab. Sebut buruk orang irtab. Namimah ni melaga-lagakan orang lagi teruk. Jadi kita takut. Jadi daripada tampil pilih ni mengingatkan kita, teruslah buat benda-benda macam ni, tak ada faedah. Kalau tak buat, orang buat salah tak salah pun ikut ni, kita tutup mulut saja. Jangan viralkan, jangan tokok tambah lagi dia punya ini. Okey? Maksud bukan dosa besar itu dalam pandangan kita, padahal akibatnya besar. Tak dosa besar pun setakat dia kata apa nama ni, kencing berdiri itu dosa pertengahan saja. Kan? Sebab bila tergesa-gesa dalam membersihkan sudah kencing lalu masih menitis, bererti tidak sah memakai pakaian yang najis. Kalau sembahyang pun tak sah. Kerana itu tidak memperhatikan kebersihan. Itu saja. Yang satu lagi ni, okey, kebersihan besar akibatnya si Allah. Si Allah dia tengok. Sebab itu kita kalau rasa ada najis, jangan teruskan. Tapi bila sebut dekat tu, bila sebut kalau ada najis, jangan. Sebab dia kata macam ni. Sebab dia kata sini, dia tidak memperhatikan kebersihan itu, besar akibat insya-Allah. Kerana di akhirat tidak ada tempat lain surga, lain selain pada surga dan neraka. Maka bila nyatakan tidak masuk surga, maka berarti masuk neraka lah. Artinya orang macam itu, dia sebut tentang orang kencing tak tus. Ini dalam bab biasa saja. Tapi bila olah pula di dalam bab ibadat yang lain, seperti orang menunaikan umrah. Kan? Dia ni jenis kencing tak tahu, batuk kokok kencing. Boleh tawaf sedangkan dia bernajis. Boleh. Dia hukum akan berubah mengikut keadaan. Ya. Itu di antara benda-benda yang kita nak fikir ni. Okey, kita habiskan cepat-cepat. Maka wajib atas orang yang memfitnah supaya segera bertaubat. Taubat tu satu hal. Sebab amalan memfitnah suatu kehinaan di dunia dan diseksa di dalam kubur. Dan neraka pada hari kiamat. Bukan siksa di kubur saja. Mati besok dia kena duduk di bawah matahari je ke atas kepala. Kena siksa yang ketiga pula masuk ke dalam neraka pada hari kiamat. Tetapi apabila ia bertaubat sebelum mati, maka insya-Allah Allah akan menerimanya. Cuma satu sajalah kalau ikut di dalam hadis lain. Nabi tanya, Ata'ariful terlupa dah. Benggerak panggil dalam bahasa Arab. Dah terlupa dah. Dia kata ni, bila sahabat ramai ada begitu ni, Nabi tanya, kamu tahu ke benggerak? Dalam bahasa Arab dia panggil apa benggerak? Selalu kita ada sebut. Ya. Benggerak yang selalu disebut dalam bahasa Arab sikit. Terlupa dah ni, tua macam ni tak boleh ingat. Muflis. Ata'riful muflis? Maka jawab sahabat, muflis dia kata malla wala dirham lahum. Orang yang tidak memiliki duit dan harta. Nabi kata bukan. Muflis macam mana? Nabi kata
Muflih ni orang yang hidup dia berkebajikan, ada agama, ada ibadat. Tapi sayang dia masuk neraka. Mengapa? Pasal dia suka namimah, dia tabur-tabur, memfitnah orang lain pun semua cukup. Bila mati orang ni mari minta balik. Kalau dia fitnah banyak orang ni mari saja dia nak masuk syurga ni, kononnya yang baik, ambil kebaikan dia bagi kepada kawan ni. Duk tak lama orang lain minta pula bagi. Akhirnya habis kebajikan dia, maka tambah pula dosa. Sebab dosa orang ni pergi bubuh kat dia, ambil kebajikan, ganti balik. Patut dia pinar. Akhirnya dia dimasuk dalam neraka. Itu di antaranya orang muflis tu. Okey. Tetapi apabila ia bertaubat sebelum mati, maka insya-Allah Allah akan menerimanya. Al-Hasan berkata, Hasan ni cucu dia ni. Berkata Rasulullah SAW bersabda, min syarrin nasi zul wajhain ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin wa man kana dha lisanaini fid dunya fa inna Allah yaj'alu lahu yaumal qiyamati lisanaini finnar. Apa ni? Sejahat-jahat manusia ialah bermuka dua, mendatangi satu orang dengan satu wajah muka lain dan pergi kepada satu orang dengan wajah lain. Dan siapa yang mempunyai dua lidah di dunia, maka Allah akan memberinya dua lidah dari api neraka. Jadi dia ingatkan kita lah, hebah-hebahkan kejahatan orang lain. Setakat kubur kerana tiga. Seksa kubur kerana tiga perkara. Seksa kubur kerana tiga perkara. Sepertiga kerana ghibah. 1/3. Satu daripada tiga itu kerana ghibah. Ghibah ini ialah macam kita ada baca bab yang lalu, iaitu menyebarkan keburukan orang. Dan 1/3 lagi kerana tidak bersih, kerana kencing. Kencing tak bersih, pasal dia akan sembahyang tak sah. Dan 1/3 lagi adu domba fitnah. Jadi dua lah tu. Satu ribah, satu fitnah, yang satu lagi kencing tak basuh atau kencing tak ni lah, tak bersih. Kita nak berhenti kejap lagi ya. Nak habiskan sikit lagi apa dia kata ni. Hamad bin Salamah berkata, seorang menjual budak. Budak ni hamba ya. Lalu berkata kepada pembelinya, hamba ini tidak ada ciri-cirinya kecuali suka adu domba, suka fitnah. Dia kata budak ni bagus, kerja kuat semua. Cuma satu je, suka fitnah. Maka dianggap ringan oleh pembeli. Pembeli itu, ini ribah ni duduk aku esok aku terajak aku ni. Dia pandai ringan. Dan tetapnya belilah. Dan setelah beberapa hari di tempat majikannya, tiba-tiba hamba itu berkata kepada isteri majikan ini. Dia kata apa? Suamimu tidak cinta kepadamu. Sikit je. Dan ia kahwin lagi. Apakah engkau ingin supaya ia tetap kasih kepadamu? Dia pergi duk cucuk pula bini kawan ni pula. Dia menikah tu hal dia, yang kau pergi duk cakap kat bini dia tu buat apa? Jawab isteri, ya. Lalu kalau begitu engkau ambil pisau cukur untuk mencukur janggut suamimu yang bahagian dalam di leher. Macam mana ni? Mencukur janggut suamimu yang bahagian dalam di leher. Mana ada pula cukur di leher? Sembelih lah kot. Jika suamimu sedang tidur, telah tidur buat macam tu, potong. Kemudian ia pergi kepada majikannya, pada suaminya pula. Lalu berkata kepadanya, isterimu bermain dengan lelaki lain dan ia akan merencanakan untuk membunuhmu. Dia akan sembelihmu. Jika engkau ingin mengetahui buktinya, maka cuba engkau berpura-pura tidur. Berpura-pura tidur. Maka dicubanya ia pura-pura tidur. Tiba-tiba datang isterinya membawa pisau cukur untuk mencukur beberapa rambut di bawah janggutnya. Belah sini. Maka oleh suami ini sangka benar-benar akan membunuhnya hingga ia bangun merebut pisau dari tangannya lalu membunuh isterinya pula. Kerana kejadian itu maka datang para wali dari isterinya, ni adik-adik beradik isterinya lah,
dan langsung membunuh suaminya tu balik. Yang membunuh itu. Maka datang para wali dari suami itu hingga terjadi perang di antara dua keluarga. Pihak suami dengan sikit je benda itu. Tu saya kata tadi, kalau dah mula syaitan meluru masuk sampai macam ni, akhirnya terpaksa kena hadapi musibah daripada gangguan-gangguan memfitnah yang kita panggil di sini namimah, dan juga ni dia cerita kepada kita ni untuk benda yang terjadi tapi kita tak sedar. Sebab itu bila Nabi ada keluarkan satu pesanan, di celah-celah tu ada mempunyai perkara yang kita kena jadikan falsafah. Dia akan merosak masuk. Tapi orang tak mengaji banyak. Orang tak peduli sangat. Nak ribah orang kan, nak bira-bira ke keburukan orang tu, jadi benda yang seronok. Lepas itu kalau betul apa yang dia buat tu, maksud saya dia telah berjaya apa yang dia buat tu, mereka kumpulan itu gelak ketawa pula sebab orang tu kena musibah daripada apa yang mereka laga-lagakan itu. Ketawa pula, bukan kata sedih, tak ketawa. Ni akhirnya jadi macam yang cerita ni lah. Kita senang je. Kan? Akhirnya bergaduh habis. Jadi pada bergaduh habis tu macam kita di politik kita sekarang macam tu lah. Yang berlaku politik Melayu ni bergaduh antara kita semua. Gini, benda tu kecil-kecil je, bukan banyak sangat pun. Kan? Pasal apa? Orang yang memiliki politik macam tu, mereka tidak mempunyai iman yang kuat untuk mempertahankan di mana kedudukan sebenarnya. Jadi viral pun tak apa. Yang pelik yang benda ini, yang pelik sangat tu, orang yang lulusan PhD daripada agama pun turut serta menjadi macam tu. Kan? Kita pun heran. Sebab saya kata dah, permainan syaitan ni bagus. Saya nak tunjuk contoh lah, tapi contoh ni nak jadi ribah pula. Kita tengok dulu di Jabatan Agama Islam, kita di JAKIM, berapa ramai orang yang hebat-hebat. PhD pun semua hebat-hebat. Sekarang apa jadi kepada mereka? Saya ni kena cari-cari sendiri lah. Saya tak boleh sebut nama. Jadi ini jadi irtab pula. Jadi kita memburukkan orang. Tapi sebagai langkah mempertahankan diri kita, jangan sampai makin tua, makin nak ni dah, orang tak peduli, sedangkan kita berpelajaran tinggi, pergi ambil ilmu, ilmu, lulus PhD. Tapi kerana kita tak prihatin dan mengeluarkan kata-kata dan tidak berpelasapah dengan apa yang kita buat, jadi macam tu. Saya tengok ada 5-6 orang kawan saya rapat dengan saya dulu, sekarang ni tak timbul langsung nama mereka pun dipinggirkan. Ngapa? Pasal banyak benda-benda yang mereka atur masa mereka berkuasa, ada power dulu. Banyak sangat benda-benda yang tak sesuai dengan keadaan mereka sebagai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi. Sebab tu saya kata ada satu orang PhD tu yang saya cakap tadi, terus keluar hadis, siapa yang pergi tawaf pakai ihram tapi tak niat umrah, dia telah menipu Allah di depan apa? Menipu Nabi, tak mengaku umat. Jadi orang jenis-jenis macam ni lah. Orang jenis macam ni, dia cakap tu dia seronok pasal dia ilmu banyak, dia cakap semua ikut. Kalaulah ada 4,000 orang ikut dengan cakap dia, orang tu semua pakat tak pergi tawaf lah. Jadi habislah apa yang Quran kata, kami jadikan Kaabah ni untuk orang datang tawaf. Orang pun malah tawaf. Buat apa aku pergi tawaf sunat? Aku terpaksa kena berbohong dengan ni. Kalau pakai ihram, tak pakai ihram, aku malah nak naik tawaf di atas. Kena sampai 2 jam baru selesai. Di bawah tu 40 minit dah selesai dah. Akhirnya orang pakat malas pergi tengok Kaabah je daripada jauh, tak payah pergi tawaf. Jadi hilanglah. Sebab Kaabah satu tu je, bukan ada tempat lain. Buat untuk orang tawaf. Siapa kita nak haramkan orang tak boleh tawaf pula? Itu di antaranya supaya orang-orang yang memberi penerangan kepada orang ni biarlah berada dalam suasana yang masuk akal. Kalau tak masuk akal tak boleh. Itulah kita habis setakat itu dulu. InsyaAllah yang baik daripada Allah SWT, yang tak baik daripada diri saya sendiri. Maaf banyak-banyak kerana kedatangan lewat, dan kita berhenti semayang. Ni jumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah pada tahun hadapan. Tahun pula, bulan depan lah. Tahun ni tahun depan kan. Okey, kita berhenti sampai muka surat 220. Saya kena tanda kat sini. Present 9. Hari ni ada 16 kan? Okey.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim lakum wa lisairil muslimin simat wal mu'minin wa yafazal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله